KPM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Dan kita akan bersama-sama mempelajari dan mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda anda. Jom kita ke episod hari ini. So, macam minggu lepas, kita dah cover topik untuk dalam kemahiran menguasai kemahiran anda. Betul tak? Kita dah ada penetapan matlamat. Episod hari ini, kita akan mengetahui bagaimana untuk membuat kawalan pernafasan. Pelik tak bila kata kawalan pernafasan? Kita hari-hari bernafas. Ada tak kita lupa bernafas sebenarnya? Kita akan sentiasa bernafas. Tetapi kenapa dalam psikologi sukan ni kita terapkan, kita atau tekankan untuk pernafasan ini sebenarnya? Kawalan pernafasan. Cuba adik bayangkan sekarang. Adakah adik-adik fokus tentang pernafasan adik bila adik tengok cerita ni ataupun rancangan ini? Kan adik bernafas seperti biasa. Relax je. Tarik, turun kan? Betul tak? Tak ada pula kata tiba-tiba macam tersekat nafas ke dan sebagainya. Sebab selalunya kita tak akan fokus pun pada pernafasan kita. Tapi bila sesuatu terjadi, bila kita tak rasa selesa, kita rasa situasi tu macam contohnya lah, kita nak pergi competition. Padahal elok je dekat bilik pertukaran tu. Kita dah pakai baju, kita dah pakai semua. Elok, cantik. Cantik macam bunga. Tapi bila nak sampai dekat court tu, memang jantung tu, dah kalau boleh race dengan kereta kuda tu, dah boleh menang dah sebenarnya. Betul tak? Laju gila jantung kita akan berdenyut. Dan kita pun tak boleh nak kawal kita punya pernafasan. Pernafasan kita akan jadi sangat laju. Kita tak boleh nak kontrol diri kita. Betul tak? So, kenapa kawalan pernafasan ni sangat penting dalam sukan? Yang pertama sekali adalah ia boleh membantu kita untuk rasa relax. Betul tak? Kita akan rasa relax, kita akan rasa tenang. Bila kita rasa kita gelisah dan sebagainya ataupun kita nak macam nak bersedia. Kita rasa okey, nak bersedia sekarang ni. Boleh tak kita nak relax je? Bernafas dengan secara relax. Susah kan? Sebab you nak pergi lawan ni. Tiba-tiba nafas macam lembut je, macam nak pergi tidur. Dah masuk dalam kot pun rasa macam still tengah tidur. Betul tak? So, kawalan pernafasan ni adalah salah satu teknik yang paling membantu dalam dunia sukan ni sebenarnya. Tak kisahlah awak daripada level MSSM ke, dekat sekolah ke, dekat daerah ke, dekat level world ke, semua atlet menggunakan teknik ni sebenarnya. Kawalan pernafasan. So, kita nak belajar lebih lanjut macam mana nak buat kawalan pernafasan ni. Sebab ini akan membantukan kita untuk berada dalam optimum punya performance. Apa itu optimum punya performance? Okey, performance optimum di mana kita berada di tahap terbaik kita untuk nak memberikan prestasi tersebut. Contohnya, kalau kita kata dekat depan gawang gol, kita dah tahu dah, kita punya pernafasan cantik, kita bersedia, dah sampai ke gawang gol, ada peluang, kita sepak. Dan gol tu masuk. Gembira tak? Kita sebab di dalam keadaan terkawal. Cuba depan gawang gol tu kita rasa serabut. Kita rasa nervous, kita rasa tak boleh nak kontrol. Nafas entah pergi mana-mana. Ada tak kita boleh sepak bola tu? Silat-silat sepak bola tu naik 2 kilometer atas contohnya. Betul tak? Benda ni selalu terjadi. Macam saya pun, bawah tiang gol. Kadang-kadang bawah tiang gol je yang tak masuk. Kita tolak-tolak tak naik-naik. Bola tu asyik bounce balik. Padahal duduk 5 meter jauh, cantik je masuk. So, bila dekat tiang gol, bila kita ada masa 3 saat, apa yang paling best yang saya boleh buat? Saya boleh tarik nafas, saya lembus nafas saya dan saya ambil masa dan saya jaringkan gol tu. Dan gol tu akan masuk. So, penting tak kawalan pernafasan ni? Bila saya lupa untuk membuat kawalan pernafasan, saya buat laju, maksudnya saya lupa dan saya akan membuat kesilapan. So, kawalan pernafasan ini membantu kita untuk balik semula ke jalan yang benar. Ini yang selalu saya cakap dengan atlet saya. Kalau rasa dah tersasar, ambil nafas, tenangkan diri dan balik semula ke jalan yang benar di mana anda nak perform. Okey adik-adik? Didik TV KPM. Didik TV.
KPM. So hari ini kita bukan hanya nak bercakap macam mana nak buat kawalan pernafasan, tapi saya nak ajar adik-adik 4 cara macam mana kita nak buat pernafasan dengan yang betul. Untuk situasi macam mana dan macam mana kita nak membuat kawalan pernafasannya. Okey? Alright, sebelum tu saya terpaksa buka mask saya sebab saya nak terangkan kepada adik-adik kan? Okey. Alright. Saya simpan dengan selamat. Okey adik-adik. Yang pertama sekali soalan saya untuk adik-adik adalah, adakah adik-adik bernafas dengan cara yang betul? Pelik tak bila saya tanya soalan tu? Bernafas dengan cara yang betul. Betul lah saya bernafas. Masuk kat hidung, lepas tu keluar balik dekat mulut ke kat hidung. Contohnya. Tapi apa yang saya maksudkan adalah, bila kita tarik nafas, sepatutnya perut kita kembung ke kempis? Tanya balik dengan diri sendiri. Kalau kita tarik nafas, patut perut kita jadi kembung ke kempis? Sepatutnya jadi kembung. Betul tak? Sebab ada sesuatu yang tengah masuk dalam diri kita dan kita akan mengembung. Tapi, kalau cuba adik tengok sekarang. Bila adik bernafas, mengembung ke mengempis? Saya boleh katakan hampir 90% orang, perut dia akan mengempis. Kita akan tarik nafas tapi perut kita akan mengempis. Sebab, bila kita masa bayi saja sebenarnya kita bernafas dengan cara yang betul. Kalau cuba, kalau ada adik-adik yang kecil kat rumah ke, yang baru lahir ke, ataupun yang setahun dua, cuba awak tengok badan diorang. Ataupun cuba tengok perut diorang. Bila dia bernafas, perut dia kembung. Macam penuh dengan air. Bila dia hembus balik, di perut dia akan kempis balik. Ini adalah cara yang betul. Kalau nak test, kalau ada dekat rumah, kalau nak baring pun boleh. Untuk nak tengok sama ada, sebab kita duduk kadang-kadang kita tak rasa. Kalau you nak baring pun boleh. Baring dan tengok sama ada perut kita ni sebenarnya bila kita tarik nafas, perut kita kembung ke kempis. Okey, saya nak ajar cara yang pertama. Okey, macam mana kita nak kenal pasti sama ada kita bernafas secara betul atau tidak? Pertama, ambil tangan. Okey, boleh letak dekat dada satu, dekat perut satu, ataupun nak letak dua-dua dekat perut pun tak ada masalah. Okey, yang pertama sekali kita tarik nafas sekarang. Ikut dengan saya sama-sama, kita tarik nafas. Okey, tarik. Perasan tak perut saya sekarang ni kembung? Tangan adik ni sebenarnya ke depan. Kalau tangan adik pergi ke belakang, maksudnya salah. So yang penting adalah sekarang kita bernafas lagi sekali. Cuba tarik nafas. Biarkan tangan anda ni ke depan. Itu adalah cara yang betul. Okey, alright. Kita tarik nafas lagi sekali. Tarik. Nampak tak tangan saya ke depan? So tangan adik ni pergi ke depan tak? So kalau pergi ke depan, betul lah cara adik tu sekarang. So bila sekarang tadi kita dah hembus bagi nafas kita masuk ke dalam. Kita nak keluarkan balik. Kita nak hembus keluar. Alright? Kita tadi dah tarik, kita nak hembus keluar. So, bila kita nak hembus, angin dah dalam perut ni sekarang. Okey, macam ni kita nak hembus. Bila kita hembus, nampak tak tangan kita sebenarnya mengempis? So, kita try satu round. Kita tarik dan kita hembus. Pastikan perut anda ke depan dan mengempis bersama-sama. Okey, kita try lagi sekali. Okey, tarik nafas. Dan hembus. Nampak tak tangan saya? Ke depan dan ke bawah. Cuba adik cuba bernafas ni sebanyak 3 kali sekarang. Okey? Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Perasan tak? Bila kita buat teknik yang betul, sebenarnya pernafasan kita ataupun angin ataupun oksigen dalam dada kita sebenarnya banyak. Kita tak mengkempiskan diri kita. So, bila kita ada banyak oksigen dalam badan kita akan rasa sihat. Sebab apa? Kita ada supply yang cukup untuk seluruh badan kita. Dari otak sampai ke kaki. So, biasakan bernafas dengan cara yang betul. Kalau malam-malam, boring-boring, tengok dinding, tengok bumbung, baring, tengok letak tangan dekat atas perut dan bernafas. Cubalah 10 kali sehari. Masa nak tidur, sebelum tidur tu. Sebab dengan membuat latihan ni, lama-kelamaan adik-adik dah boleh pandai bernafas dengan cara yang betul. Dan untuk jangka masa yang panjang, pernafasan adik akan lebih lapang dan banyak oksigen yang akan masuk dalam
pernafasan, dalam sistem pernafasan adik-adik ni. Okey, itu cara yang betul. Kita nak bernafas, tarik, perut kembung dan hembus balik, perut akan kempis. Ingat itu ya? Okey, itu adalah cara pernafasan yang betul. Seterusnya, saya nak terangkan 4 teknik. Kita dah betulkan cara pernafasan kita. So jangan tukar jangan kata tiba-tiba kempis dan hembus balik Alright. Stick to the cara pernafasan yang betul. Teknik yang pertama, bila kita dalam keadaan serabut. Kita rasa aduh tak boleh lah, nak rush lah. Jantung berdegup-degup, kita nak pergi competition, tiba-tiba nampak opponent kita rasa tak boleh. Macam mana ni? Tak boleh nak fokus dan sebagainya. Kita nak relaxkan diri kita. Apa pernafasan dia? Okey? Sekarang pernafasan dia adalah, adik boleh tengok dekat skrin juga sekarang. Kita akan bahagikan diri kita dalam 3 bahagian. Okey? Bahagian pertama adalah daripada hidung sampai ke dada kita. Ataupun daripada hidung sampai ke awal dada kita atau tulang selangka kita ya. Daripada hidung sampai ke tulang selangka kita. Ini adalah bahagian pertama. Okey, bahagian kedua adalah dari tulang selangka sampai ke tulang dada awak di bawah ini. Ini adalah bahagian kedua. Dan bahagian ketiga adalah daripada tulang dada awak ke perut. So kita bahagikan kepada 3 ya. 1, 2 dan 3. Okey? Sekarang apa yang kita nak buat adalah tangan yang pertama kita letak di perut. Tangan yang kedua kita letak di dada. Okey? So sekarang kita nak buat di mana tadi kita dah bernafas dengan cara yang betul So maksudnya perut kena kembung. Ingat tu. Alright? So pertama sekali bila kita nak tarik nafas sedalam-dalam yang mungkin. Tapi bila kita nak tarik nafas, kita nak cuba rasa pernafasan kita daripada hidung pergi ke bahagian pertama kita, iaitu daripada hidung sampai ke tulang selangka kita. Dan seterusnya bergerak ke bahagian dada kita. Kita rasa banyak oksigen dalam dada kita dan seterusnya ke bahagian perut kita. Ada 3 step. Ingat mungkin kali pertama akan susah tapi bila lama-lama adik boleh ikut benda ni. So kita akan sama-sama bernafas sekarang Okey, kita tarik nafas sekarang. Okey. Yang pertama, kita tarik, daripada hidung. Tarik, tengok tangan saya bergerak ke dada, tarik lagi. Kita akan rasa dia sampai ke dada dan sampai ke perut. Tahan seketika, dah hembus balik. Daripada perut ke dada dan ke hidung. So bila sekarang kenapa kita nak buat benda ni adalah kita nak fokuskan pernafasan kita daripada satu bahagian ke satu bahagian ke satu bahagian. So maksudnya tadi kita fokus dekat nervous kita fokus dekat opponent kita, tapi sekarang kita dah fokus kepada pernafasan kita. Cuba buat lagi sekali. Ada tak awak dengar bunyi-bunyi lain dekat lain ataupun awak fokus dekat pernafasan awak? Kita cuba lagi sekali Tarik nafas daripada hidung ke dada, ke bahagian dada dan ke perut. Hembus. Dari perut ke dada dan ke hidung. Kalau yang ini adik dapat buat secara konsisten. Belajar hari-hari, buatlah 5 ke 10 kali. Lama-lama ini akan menjadi kebiasaan. Ini yang pertama untuk kita nak relax. Kita dah bahagikan kepada 3 bahagian. Yang untuk kita rasa, kalau let's say lah awak nak pergi untuk sukan combat, awak nak pergi tumbuk orang, boleh ke nak relax? Lembik macam tu? Tak boleh kan? Mesti kena aktif. So bila kita nak aktif, kita rasa nak kita banyak tenaga, kita nak masukkan banyak tenaga dalam badan kita. Apa yang kita nak buat? Kita nak tarik lagi banyak oksigen dan kita nak tarik secara kuat. Tadi kita tarik secara lembut je. Sekarang kita nak tarik secara kuat. Okey, kita cuba Ini adalah kedua, adalah kita panggil active breathing ataupun pernafasan secara aktif. Okey adik-adik? So ini yang kita nak cuba. Okey? So kita nak buat daripada bila kita tarik nafas, kita tarik kuat-kuat. Ada dengar bunyi tak? Bila kita hembus, badan kita akan naik. Dan bila kita hembus dengan kuat. Kita naik Kalau kita nak buat macam Tai Chi pun boleh, nak buat macam Kung Fu pun boleh. Kita tarik. Mesti kena hembus daripada mulut. Tak boleh hembus daripada hidung. Okey, kita cuba sekarang. Tarik. Rasa badan dah mula berpeluh tak? Kalau adik dapat buat 5 ke 10 kali, adik akan dapat rasa yang tenaganya banyak. Tadi kita dah relax, sekarang kita dah jadi tenaga. Ini cara kedua. Kita panggil teknik yang ketiga adalah kita panggil box breathing. Di mana kita nak melatih berapa lama kita boleh tahan pernafasan kita. Kalau secara lazimnya orang yang sangat sihat, yang kiranya badan dia sihat, dia sangat aktif, dia boleh tahan pernafasan dia untuk jangka masa yang lama. Contohnya kalau bangun pagi kena berapa beat per second untuk kita punya heart rate. Kalau 60 maksudnya kita very fit. Kalau 70 maksudnya kita orang biasa. Kalau 80 maksudnya kita dah
kurang bersenam dan sebagainya dan seterusnya. Nampak tak di situ? 60 ke 80 adalah orang-orang yang biasa. Kalau 60 bangun pagi memang adik sangat fit. Okey, maksudnya jantung kita buat kerja sangat sikit. Sekali pam je satu badan dah boleh dapat oksigen. So bila kita sangat aktif, kita punya pernafasan tak macam kita akan bernafas relax je. Kan? Notice kan? So ini yang teknik ketiga ni adalah kita panggil box breathing. Okey, alright? Kita cuba Kita akan buat macam mana tahu? Kita ada bayangkan ada box di sini. Dalam skrin ni adik boleh nampak sekarang kan ada box. Okey? So kita mula daripada belah kanan kita, letak tangan macam ni. Okey? Bila letak tangan kat sini, tarik nafas. Untuk 4 saat. Okey? Yang box pertama bila kita nak gerak ni 4 saat kita try. Bila dah 4 saat, kita dah sampai kat box yang pertama, hujung box ni Okey, dah sampai sini, kita tahan nafas kita untuk 4 saat. Tahan. Okey, kita dah tahan Okey, sebab saya bercakap kan. So, kita start daripada tarik nafas 4 saat, kita dah sampai kat hujung box yang pertama, kita hold. Lepas tu, kita hold pernafasan kita. Kita tahan nafas kita untuk 4 saat. Bila dah sampai dekat box ke sini, kita hembus untuk 4 saat. Okey, kita dah sampai 4 saat kat sini, tahan balik pernafasan kat sini. Untuk 4 saat. Maksudnya, bila kita dah hembus, tahan kat sini 4 saat. Okey, kita cuba Alright. Kita akan start buat sekarang. Okey, untuk 4 saat, ingat daripada box pertama, kita tarik nafas. Tahan. Hembus. Tahan. So nampak tak ada pergerakan box di situ? Kita tarik, kita tahan, kita hembus, kita tahan balik. So 4 kali. So bila kita dapat buat benda ni secara konsisten, kalau kita boleh cuba untuk 4 saat, makin lama kita boleh try untuk 6 saat. Kita boleh try untuk 10 saat. Bila adik boleh tarik nafas untuk 10 saat, maksudnya kapasiti dada adik untuk nak terima oksigen tu sangat bagus. So maksudnya lagi boleh panjangkan pernafasan kita sebenarnya. So ini datang dengan latihan. Kita kena buat praktis. Okey, yang ni adalah box breathing. So biasakan buat di rumah. Yang last kali ni adalah menarik. Okey, saya nak tunjuk cara dia. Kita perlukan satu, mungkin adik tak ada benda ni tapi saya ada. Okey, ini kita panggil stress releasing ataupun kita nak riliskan stres kita. Kita nak tahu berapa banyak nafas dalam dada kita sebenarnya. Kita nak tengok. Okey, ambil belon. Alright, kalau rasa marah, geram ke apa ke, ambil belon ni. Okey, sekali nafas, tarik nafas kuat-kuat dan hembus Okey, kita nak try. Mungkin adik tak ada belon. Kalau adik, pause pergi cari belon. Okey, alright. Ambil ke daripada adik-adik ke? Alright, okey, kita try Okey, tarik nafas. Inilah pernafasan saya. Banyak ni je yang saya boleh tarik dan hembus. Mungkin ada boleh banyak lagi sebab mungkin saya tengah bercakap banyak ni kan. So saya tak boleh nak hembus banyak sangat nafas. Cuba kat rumah. Kita try lagi sekali Okey. Tarik nafas sekuat-kuat. Besar sikit daripada yang kali pertama. Nampak tak? So bila anda stres, rasa nak marah orang, pergi cari belon. Tiup banyak-banyak kali. So lama-lama stres anda dah sampai dekat belon. So ini adalah 4 teknik yang menarik yang saya ajar adik-adik untuk hari ini. Cuba. Kalau tak boleh yang pertama, cuba yang kedua. Kalau rasa nak relax, cuba yang daripada berperingkat. Kalau rasa nak aktif, cuba yang heavy breathing tadi. Kalau rasa nak tahu macam mana saya nak bernafas dengan cara yang terbaik, buat yang box breathing. Kalau stres, buat belon. Ini yang paling cantik sebenarnya. KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, kita dah tahu 4 teknik atau yang paling penting adalah bernafas dengan cara yang betul. So, saya harap adik-adik dah mula boleh bernafas dengan cara yang betul dan gunakan 4 teknik ni. Mungkin saya rasa yang belon ni yang mungkin ramai akan guna selepas ini. Stres kat rumah terus ambil belon tiup. Lepas tu mak tanya, kenapa nak asyik tiup belon je? Tak, Kak Aruna kata kena tiup belon baru akan hilang stres. So cuba, okey, selagi tak cuba kita tak tahu. Okey, jom kita jawab soalan untuk minggu ini.
Okey, soalan untuk minggu ini adalah nyatakan sekurang-kurangnya 2 teknik pernafasan yang boleh digunakan untuk anda rasa rileks. Bukan untuk aktif, untuk rasa rileks. So, nyatakan 2 teknik ini ya. Alright adik-adik, saya harap adik-adik dah boleh menjawab soalan tu dan ingat 4 teknik ni. Sebab bila kita tahu macam mana cara pernafasan yang betul, ianya membantu kita terutamanya dalam untuk nak mencapai prestasi yang terbaik untuk kita. Bila kita gugup, kita tahu apa yang kita nak buat. Bukan masa tu baru nak cari macam mana nak bernafas. Kan, betul tak? Bila kita bernafas dengan betul, kita pasti akan boleh mengawal situasi itu sebenarnya. So, bila rasa nak aktif, bernafas dengan heavy. Bila kita rasa nak relax, bernafas dengan lebih tenang. Okey? Ini adalah untuk minggu ini. Saya harap adik-adik dapat belajar banyak perkara daripada saya dan saya pun harap saya dapat menyampaikan sesuatu untuk adik-adik dan saya harap adik-adik juga dapat mencuba benda ini. Sebab selagi kita tak mencuba, kita tak akan tahu. Dan ini berdasarkan seperti yang saya selalu cakap, untuk menguasai kemahiran minda ini tak akan jadi secara magic. Dia perlukan usaha, perlukan latihan. Macam mana adik berlatih untuk adik punya sukan, macam tu juga adik kena berlatih untuk menguasai kemahiran minda adik ni. Sebab macam saya cakap tadi, ini macam ATM. Kalau kita tak simpan duit dalam ATM, tak boleh nak keluarkan duit tu. Maksudnya kita menyimpan daripada sekarang, bila kita perlukan, bila kita dah balik, kita akan ada untuk nak gunakan. Okey adik-adik, itu sahaja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Sehingga itu, saya Aruna dan ini Minda Juara.